memang dari segi perlembagaan tidak menghalang. Cuma mungkin ada muslimat melihat supaya apabila satu unsur lebih kuat lagi, maknanya bagaimana perubahan ataupun perubahan minda itu berlaku. Sebab kita melihat bagaimana peranan yang dimainkan oleh muslimat bukan sahaja di peringkat parlimen, DUN, peringkat ESCO, mana muslimat mampu. Dan kita tengok di peringkat Dewan Harian itu hanya ada ketua muslimat saja seorang. Jadi kalau ada naik presiden, maknanya kita sekurang-kurangnya ada 2 suara muslimat di dalam Dewan Harian itu sendiri. Kan di peringkat negeri pun macam tu. Kalau ada Timbalan Putrajaya, maknanya ada sekurang-kurangnya dalam Dewan Harian tu ada 2 suara muslimat. Jadi sekarang hanya ada 1 saja, iaitu ketua Dewan Muslimat. Jadi kalau ada nanti naik presiden ataupun Timbalan Putrajaya, maknanya kita ada 2 orang wakil di dalam ni lah Dewan Harian di peringkat negeri. Banyak pihak berjangka bahawa dengan usul ni akan menyebabkan isu gender akan timbul dalam muktamar kali ini. YB sendiri lihat bagaimana? Itu terserah kepada perwakilan lah. Bagi saya lah, bukan persoalan gender. Persoalan ini bagaimana kita ingin melihat pengiktirafan yang diberi kepada muslimat sampai tahap yang muslimat boleh bersuara di semua peringkat. Muslimat boleh bersuara di peringkat kawasan, di peringkat negeri. Tapi mungkin suara ini perlu untuk kita kuatkan lagi di peringkat penggubah parti, di peringkat presiden dan sebagainya. Dan bukan bermakna kita nak rampas hak presiden, tidak. Kita nak rampas hak lelaki, tidak. Tetapi ini adalah sebagai suatu pengiktirafan. Bagaimana muslimat perlu suara muslimat ini diberi ruang yang sama. Kalau kita ada 3 naik presiden lelaki yang membawa suara lelaki, maka apa perlu, kenapa tidak boleh kita tambah seorang lagi suara muslimat untuk memperjuangkan isu-isu berkaitan dengan muslimat. Bagi saya ini bukan persoalan gender. Ini adalah persoalan penting, ialah persoalan masa depan negara, masa depan rakyat yang memerlukan suara di semua peringkat. Jadi inilah kita nak lihat suatu perubahan berlaku. 50 tahun Muktamar Dewan Muslimat ni, apakah jangkaan yang lain selain isu naik presiden yang dijangka panas? Apa isu-isu yang lain? Banyak saya rasa banyak isu-isu, terutama sekali kita berdepan dengan isu politik yang semakin parah dalam negara kita, terutama berkaitan dengan judi, berkaitan dengan Israel, bagaimana pelibatan APCO, berkaitan dengan masalah sejarah sosial yang semakin teruk dan melanda dalam negara, isu masalah rasuah, isu penyalahgunaan kuasa. Terlalu banyak isu yang saya rasa ini akan menghangatkan suasana. Apalagi dalam suasana politik kita sekarang, kita untuk menyelamatkan Malaysia dalam semua itu, dan kita melihat bagaimana negara kita dalam keadaan yang perlu diselamatkan lah dengan suasana yang ada. Maksud YB tidak ada satu isu yang agak khusus untuk muktamar kali ini, begitu? Isu yang khusus macam mana? Maksudnya isu-isu yang berkaitan feminisme dan sebagainya mungkin dijangka tak berlaku. Kita kena melihat, sebab saya tak boleh memberitahu apa yang kita belum lihat lagi. Tapi saya jangka muktamar kali ini akan hangat, sebab kita melihat banyak perkara-perkara yang sedang berlaku dalam negara kita ini yang perlu terutama berkaitan dengan judi lah. Saya melihat judi dalam kaitan dengan isu sosial yang memang perkara ini memang menyentuh hati rakyat, apalagi berkaitan dengan ekonomi. Sekarang ini dalam keadaan ekonomi kita yang masih, walaupun kerajaan mendakwa ekonomi kita tumbuh 10.2%, tetapi keadaan rata-rata di pendalaman sana, rata-rata rakyat masih ditekan dengan himpit dengan kemiskinan. Jadi mungkin ini juga akan menghangatkan lagi suasana lah daripada isu-isu semasa yang ada. Jadi berbanding dengan PKR ada tetapkan sekurang-kurangnya 30% perlibatan wanita dalam parti. Ya. Jadi PAS punya pendirian. Ya, kita sebenarnya kita telah sama sepakatan sudah sampai dalam konvensyen Pakatan Rakyat bagaimana penglibatan muslimat di peringkat sama, maknanya peringkat 30%, maknanya terutama dalam pilihan raya akan datang. Kita sebenarnya satu sepakat kita capai, bukan sahaja dengan wanita keadilan, tapi bersama kita dengan muslimat. Ini maksudnya dah capai 30%. Kita belum capai lagi, tetapi memang kita sepakat supaya maknanya di bawah Pakatan Rakyat ini
meletakkan calon apa saja mesti 30% di kalangan wanita muslimat. Dan sebenarnya dalam muslimat sendiri sekarang ini kita melihat bagaimana tahun lepas saja lebih daripada 30 calon kita letakkan di kalangan muslimat contohnya. Tapi yang menang tu tak semua lah kan. Jadi maknanya bagi saya lah dalam PAS sendiri pengiktirafan telah diberi kepada muslimat. Bagaimana muslimat diberi ruang dalam di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, di peringkat Dewan Undangan Negeri, di peringkat Esko. Dan begitu juga kalau di peringkat bawah sebagai penghulu wanita, banyak negeri dikemukakan tetap kata ya. Jadi bagi Kak Lan sendiri dah, maknanya bukan persoalan kuota yang kita perjuangkan. Yang penting ialah bagaimana kita nak naikkan martabat wanita di Malaysia ini, wanita Islam, wanita supaya berada di tempat yang sejajar dengan kehendak Islam. Sebab itu matlamat kita nak melahirkan sebuah masyarakat yang bermaruah, yang berakhlak. Kita tak mahu kita hanya bangga dari segi pembangunan, tetapi maruah wanita kita turun. Maruah kita jatuh. Inilah beza perjuangan muslimat PAS dengan perjuangan wanita UMNO. Mungkin wanita UMNO hanya tekan soal pembangunan material, tapi kami tekankan soal dari segi akhlak, dari segi moral, dari segi sudut yang lebih jauh. Bukan sahaja setakat dunia, tapi ke akhirat. Itulah beza perjuangan kami. Jadi kalau wanita diberi ruang masa dalam muktamar nanti, adakah YB sendiri akan bertanding dalam jawatan presiden? Kalau diberi ruang saya tak bukan mengejar, mungkin saya tak kejar jawatan. Bagi saya dalam muslimat ini kita bekerja dalam dewan ini dalam untuk kerana ibadah, kerana tanggungjawab kita dengan Allah. Bukan jawatan yang kita kejar, dan kita tak bukan nak mencari glamour lah dalam muslimat. Beza kita dengan wanita UMNO mungkin berbeza. Jadi bagi saya lah, siapa saja berhak dicalonkan kan, tapi bukan itu matlamat kami. Yang kami siapa saja yang layak, siapa saja mampu, kita akan sokong, kita akan beri kerjasama yang kita nak Islam berada di tempat yang sebenar. Itu yang kita nak. Jadi masa utama itu apa yang YB bangkitkan sendiri? YB sendiri yang bangkitkan. Saya sendiri bukan pembahas sebab kita dah lantik. Kita yang kena jawab dalam muktamar itu sebab kita ni pimpinan parti, pimpinan kanan dalam muslimat. Kita yang kena menjawab isu-isu yang dia orang utarakan. Tapi saya tengok banyak sebab kita nak galakkan suara orang-orang muda bangkit supaya mereka ni berani berhujah berdepan. Sebab saya sendiri banyak berhujah dalam parlimen. Apa saja maklumat yang daripada bawah kita akan bawa, sama ada ke peringkat negeri ataupun ke peringkat parlimen, mengikut kesesuaian isu yang ada lah. Jadi bagi Kak Lan, maknanya inilah ruang kita nak tengok bakat-bakat daripada adik-adik kita yang baru supaya mereka ni lebih berani untuk menjadi pelapis kepada kami di masa akan datang. Jadi maksudnya tadi dalam apa yang disebut tadi, maksudnya gender, ruang kuota gender tak penting, tapi cuma kita dapat sama-sama membangunkan negara. Bukan gender tu yang menjadi kejaran kita, matlamat utama kita mesti apa peraturan tidak. Tetapi kita nak supaya muslimat ini diberi ruang yang cukup supaya mereka boleh bersuara, mereka boleh diberi pandangan, supaya boleh sama-sama kita membangunkan negara kita dan suasana yang ada sekarang. Maksudnya jawatan naib presiden diberikan kepada wanita itu bukan perkara yang bukan satu merum yang mesti tidak. Cuma itu kita buat satu cadangan supaya ada suara, seorang-kurangnya ada 2 orang contohnya dalam Dewan Harian itu yang boleh bersuara bagi pihak muslimat. Sekarang ini kalau tak ada jawatan presiden, yang jadi Dewan Harian di peringkat ni hanya 1 orang saja muslimat, iaitu Ketua Muslimat Pusat. Jadi kalau kita ada seorang naib presiden, kurang-kurangnya ada 2 orang muslimat yang bersuara di dalam jawatan kuasa harian di peringkat pusat. Kalau di peringkat negeri hanya ada 1 saja seorang muslimat, iaitu Ketua Muslimat Negeri. Jadi kalau kita ada timbalan Pesuruhjaya, maknanya kurang-kurangnya ada 2 korup muslimat ni berada di dalam dewan suara di dalam Dewan Harian peringkat negeri. Jadi itu saja. Yang paling penting ialah supaya muslimat boleh bersama-sama memberi pandangan untuk kebaikan.